Pengenalan media massa merujuk kepada pelbagai teknologi media yang bertujuan untuk mencapai sejumlah besar pengguna media melalui komunikasi massa. Teknologi melalui komunikasi dilakukan dengan cara yang pelbagai. Media siaran seperti radio, rakaman muzik, filem, televisyen dan internet memancarkan maklumat mereka secara elektronik. Media cetak pula menggunakan objek fizikal seperti akhbar, buku, risalah atau komik untuk menyebarkan maklumat. Media massa dapat mencapai khalayak yang besar seperti penduduk sesebuah negara. Media massa sememangnya banyak mempengaruhi kehidupan kita setiap hari. Secara umumnya, media massa boleh terbahagi kepada dua, iaitu media elektronik yang terdiri daripada televisyen, radio dan internet serta media cetak yang terdiri daripada akhbar, majalah dan bahan-bahan bercetak yang lain. Kesan salah guna media massa. Pertama, penyebaran berita palsu di internet. Antara kesan negatif atau keburukan media massa ialah penyebaran berita palsu dalam internet. Penyebaran berita palsu ini amat berbahaya, terutama jika melibatkan isu keselamatan negara. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, penyebaran berita palsu mesti dibanteras dengan segera. Penyebaran berita palsu akan menyebabkan berlakunya suasana panik dalam masyarakat. Contoh situasi 1. Menonton filem melalui laman sesawang yang haram. Menurut sebuah berita pada 5 Julai 2019, kita telah dikejutkan dengan kelakuan seorang murid yang berumur 12 tahun telah menodai kanak-kanak perempuan yang berusia 4 tahun. Kita juga pernah dikejutkan dengan pelbagai berita yang menyedihkan mengenai sumbang mahram yang begitu teruk dan dahsyat. Keruntuhan akhlak dan budaya kita ini berpunca daripada laman sesawang yang menedahkan bahan-bahan porno yang mudah diakses di internet. Pornografi datangkan kesan negatif kepada semua peringkat, sama ada kepada golongan dewasa, remaja mahupun kanak-kanak. Contoh situasi 2. Membeli cekera padat cetak rompak. Isu cetak rompak di Malaysia bukanlah masalah baru di negara ini. Masalah kegiatan haram ini telah berlaku sejak sekian lamanya. Jenis-jenis cetak rompak yang boleh didapati di negara ini adalah seperti cetak rompak DVD, VCD dan CD. Bahan seperti ini mudah dicetak rompak kerana pengusaha aktiviti haram ini hanya memerlukan mesin pencetak dan CDR yang kosong dan murah. Kegiatan haram ini akan menyebabkan ekonomi negara merosot. Hal ini kerana cukai yang dihasilkan daripada industri pengeluaran yang berasaskan percetakan ini tidak dapat dijana sepenuhnya. Kegiatan cetak rompak yang berleluasa di negara ini juga menyebabkan nama baik negara tercemar. Contoh situasi ketiga, menjadikan internet sebagai medan untuk melakukan jenayah. Perbuatan jenayah di alam maya ini dikenali sebagai jenayah cyber. Kecurian maklumat, lebih-lebih lagi maklumat peribadi, boleh terjadi di alam cyber. Hal ini boleh menyebabkan seseorang itu terdedah kepada bahaya. Kes kecurian maklumat seperti ini terjadi apabila pengguna internet tidak berhati-hati dengan maklumat peribadi mereka. Penggodam juga merupakan jenayah cyber dalam kalangan pengguna internet. Mereka mampu memasuki sesuatu sistem tanpa melalui kod keselamatan. Perbuatan ini amat berbahaya kerana penggodam bukan sahaja boleh mengetahui maklumat sulit sesebuah syarikat, malah maklumat sulit orang perseorangan. Langkah-langkah dalam mengatasi penyalahgunaan media massa. Yang pertama, ibu bapa memainkan peranan utama dalam menangani masalah ini. Ibu bapa perlu memberi ajaran moral atau ajaran agama kepada anak-anak supaya mereka tidak dipengaruhi oleh maklumat negatif atas talian. Bukan itu saja, ibu bapa seharusnya mengahadkan laman web yang boleh dilayari oleh anak-anak yang bawah umur. Selain itu, pihak sekolah juga bertanggungjawab dalam mengatasi masalah ini. Pihak sekolah seharusnya mendidik pelajar dengan nilai-nilai murni atau mata pelajaran yang berkaitan dengan moral seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Di samping itu, pihak kerajaan turut memainkan peranan penting dalam menangani masalah ini. Kerajaan sepatutnya mengadakan kempen yang berkaitan dengan kesan penyalahgunaan media massa seperti kempen bertemakan penggunaan media massa secara positif. Kerajaan juga perlu menguatkuasakan undang-undang terhadap penggunaan media massa serta menerapkan pendedahan kepada masyarakat tentang hukuman penyalahgunaan teknologi seperti Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Multimedia 1998. Kesimpulannya, media massa telah menjadi satu elemen yang penting dalam kehidupan kita. Terdapat kajian selidik yang melaporkan statistik bahawa purata rakyat Malaysia menggunakan media massa setiap hari adalah sebanyak 1/4 hari. Ini menjadikan media massa sebagai punca pertama yang membentuk pemikiran seseorang ke arah yang betul ataupun salah. Oleh itu, nilai etika seperti berdisiplin dan bertanggungjawab amat penting untuk diterapkan dalam kalangan generasi yang taksub dengan budaya menggunakan media massa supaya negara kita sentiasa maju bukan sahaja dari segi teknologi malah juga akhlak.